Hey ya, apa khabar semua? Selamat datang ke My Channel. Okey, terima kasih kepada yang sudah subscribe channel saya. Jangan lupa ya, habis menonton, sila berikan komen anda di ruangan komen untuk bagi saya idea ataupun untuk memperbaiki video-video saya akan datang. Okey, tajuk kita hari ini adalah 8 perkara perlu kita buat kalau yakin dah tersesat dalam hutan. Sesat di hutan adalah satu perkataan yang amat ditakuti oleh semua pencinta rekreasi. Namun, perkara ini kadang-kadang berlaku juga. Yang amat menjadikan ialah jika ia berakhir dengan kematian atau kehilangan begitu saja. Jadi, jika kejadian ini berlaku pada diri sendiri, 8 perkara ini dia sangat penting dilakukan. Langkah pertama ialah berpatah balik. Kebiasaannya seseorang itu sedar ia tersalah jalan dalam jangka masa 30 minit hingga ke 1 jam dan mungkin lebih. Cari kembali trek asal yang anda lalui. Jika masih bertenaga, jika tidak mampu, rehat dulu. Baiklah, untuk rehat kita masuk ke langkah kedua ialah cari kawasan sesuai untuk rehat, hilangkan penat. Makan dan minum dulu tetapi berjimat sikit, terutamanya air. Tenangkan fikiran, ingat Allah banyak-banyak. Jika yang Muslim, minta petunjuk dan pertolongan darinya. Jika anda panik, makin sesatlah jadinya. Jika dah okey, patah balik untuk mencari trek yang asal. Nombor 3. Trek manusia biasanya lapang, atas dan bawah. Ada kesan tapak kaki atau tanda-tanda yang ditinggalkan. Jika jumpa, tunggulah di situ. Ini kerana jika perkara sesat ini berlaku, guide atau yang ini juru pandu akan mencari anda. Jika tidak jumpa juga, pagi esoknya baru laporan dibuat dan gerakan mencari dijalankan. Jika anda masih di trek yang betul, peluang untuk anda diselamatkan amat cerah. Nombor 4. Jika boleh bersabar, tunggulah di trek, iaitu di tepi trek dalam tempoh 24 jam atau lebih, iaitu 48 jam. Jika waktu malam, tidurlah jauh dari trek itu. Cari kawasan sesuai. Ini kerana waktu malam, trek itu mungkin menjadi laluan haiwan. Berjimatlah dengan bekalan makanan dan air yang ada. Nombor 5. Jika tiada tanda-tanda pasukan penyelamat, maka bertindaklah untuk cari jalan keluar. Semasa mahu berjalan, tinggalkan tanda anak panah dari kayu atau apa saja menunjukkan arah anda hendak pergi. Di sepanjang perjalanan, tinggalkan tanda-tanda yang anda melaluinya. Ini memudahkan pasukan penyelamat mencari anda. Baiklah, nombor 6. Mencari makanan dan bekalan air. Di dalam hutan, banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan haiwan atau serangga yang boleh kita makan. Ia bergantung pada musim dan cuaca pada masa itu. Tetapi, ingat, ada yang antaranya yang beracun. Cara hendak mengenali sama ada beracun atau tidak ialah gunakan 3 langkah berikut ini, iaitu hidu, sapu dan kunyah atau sapu bawah lidah. Hidulah pucuk daun yang hendak dimakan. Jika berbau busuk atau keras, jangan makan. Jika tidak berbau, hancurkan pucuk daun tadi dan sapukan di lengan tangan. Tunggu dalam tempoh 10 minit. Jika terasa gatal atau panas, jangan makan. Cara kunyah lebih berkesan. Tunggu sekejap. Jika terasa panas atau gatal dan loya, jangan makan. Gunakan teknik yang sama jika hendak makan buah-buahan. Langkah seterusnya, langkah 7. Bekalan air sebaik-baiknya carilah punca air. Manusia boleh hidup selama 3 minggu tanpa makanan, tetapi 3 hari saja tanpa air. Carilah punca air yang bersih seperti sungai, tasik, lopak air yang bersih atau mata air. Jika tidak ditemui punca air, sumber alternatif ialah pada tumbuhan. Contohnya ialah akar kayu pokok yang menumpang seperti pokok mempelas dan lundang. Potong serong akar tersebut untuk mendapatkan air dan biasanya ia tiada warna, cair dan tidak berbau. Cara lain ialah dari embun yang terdapat pada daun, dari pokok-pokok lumut dan periuk kera atau dari pokok yang mempunyai lubang yang menakung air. Baiklah, langkah yang ke-8. Bagaimana nak tidur ataupun bermalam dengan selamat. Jika hari dah hampir malam, berhenti berjalan dan buat tempat berteduh 2 jam sebelum malam. Carilah tapak yang sesuai dan perhatikan sekeliling tapak itu tidak mempunyai kesan-kesan binatang buas. Contohnya, kesan tapak kaki, najis, peninggalan sisa makanan atau di kawasan sumber makanannya. Langkah yang terbaik jika sesat dalam hutan ini ialah membina kemah sementara yang dapat melindungi anda dari hujan, binatang buas dan anda lebih selesa yang jika mampulah. Jika tidur atas tanah, pastikan anda sapu tepi semua daun kering. Jika anda buat pangkin, tinggikan sekurang-kurangnya 1,5 kaki. Begitulah seterusnya selagi anda masih lagi dalam hutan. Semua teknik yang diajar adalah bergantung kepada semangat
berjuang anda untuk hidup, tidak kira lelaki ataupun perempuan. Jika anda berputus asa dan mengalah, peluang anda hanya 50-50. Tetapi jika berjuang untuk hidup, peluang itu amat cerah, boleh mencapai 100%. Walau apapun yang ditempuhi dalam hutan itu, sebagai seorang Muslim, jangan tinggalkan solat. Berdoalah agar selamat dan menemui jalan keluar atau diselamatkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi panduan untuk anda semua.